Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pintar KDRI. Jutaan terima kasih buat pensyarah kita Dr. Ghazali bin Ismail dan para penonton yang sudi menonton video pengucapan awam saya. Berdirinya saya di sini adalah untuk mengupas dan membincangkan berkenaan isu-isu berbangkit berkenaan masalah pendidikan di Malaysia. Isu pendidikan amat penting bagi setiap manusia bagi membina satu ketamadunan yang terdiri daripada masyarakat yang tinggi budaya, berilmu dan berakhlak. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna bagi membentuk nilai kemanusiaan serta produktiviti sesebuah negara tanpa mengira jantina, agama dan ras keturunan. Bahkan, orang kelainan upaya OKU juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna selaras dengan konvensyen yang ditandatangani oleh Malaysia, iaitu United Nations Convention on the Right of Persons with Disabilities. Perjanjian ini untuk memastikan hak pendidikan bagi golongan orang kelainan upaya tidak dinafikan. Namun demikian, orang kurang upaya sering disisihkan kerana dikatakan tiada masa depan. Kita dapat melihat pada hari ini bahawa mereka yang kekurangan dari segi fizikal namun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecerdasan yang baik sehingga mampu memberikan sumbangan kepada negara. Jangan sesekali kita memandang rendah dan jangan sesekali kita menyisihkan murid kurang upaya kerana mereka juga mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Mauduk bicara saya yang pertama adalah isu keciciran murid berlaku disebabkan oleh kelemahan sistem pendidikan di negara kita yang semakin terserlah apabila wabak virus COVID-19 mula melanda negara kita dan setelah itu Perintah Kawalan Pergerakan terpaksa dilaksanakan bagi mengelakkan penularan wabak tersebut. Hal ini telah menyebabkan beberapa sektor ditutup, termasuklah sektor pendidikan negara. Saya sendiri selaku murid yang pada ketika itu berumur 17 tahun turut merasa terkesan kerana kami hanya duduk di rumah tanpa sebarang proses pembelajaran selama 3 bulan. Namun, setelah perbincangan dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah telah dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan walaupun sektor pendidikan diarahkan tutup. Pembelajaran secara atas talian telah menjadi satu norma baharu bagi para pendidik dan pelajar. Walau bagaimanapun, permasalahan ini tidak terhenti di sini. Pembelajaran secara dalam talian tanpa guru di depan mata jauh berbeza daripada pembelajaran secara bersemuka adalah yang terbaik dalam usaha menuntut ilmu. Bukan itu sahaja, isu keciciran pelajar juga menunjukkan angka yang sangat membimbangkan, iaitu sebanyak 21,316 orang pelajar telah berhenti sekolah sejak Mac 2020 sehingga Julai 2021. Antara faktor yang menyebabkan pelajar mengambil keputusan untuk berhenti sekolah adalah faktor kemiskinan keluarga, tidak minat belajar, masalah kesihatan dan sebagainya. Terdapat juga murid yang berpendapat bahawa semasa COVID-19 mereka dikatakan tiada masa depan kerana tidak dapat meneruskan pembelajaran disebabkan tiada peranti yang sesuai untuk menyertai Google Meet misalkan. Bukan itu sahaja, terdapat juga segelintir daripada mereka
yang perlu membantu keluarga mereka untuk mencari rezeki kerana masalah ekonomi negara yang pada ketika itu adalah sangat kronik. Oleh sebab itu, mereka telah membuat keputusan untuk berhenti sekolah dan beralih pula pada bidang pekerjaan. Lama-kelamaan, mereka telah hilang minat untuk belajar kerana sudah terbiasa dengan pekerjaan. Perkara ini telah mendatangkan kegawatan dan merupakan salah satu berita yang amat membimbangkan bagi negara kita. Mari kita beralih ke masalah pendidikan Malaysia yang kedua, iaitu isu pemansuhan UPSR dan PT3. Kita sedia maklum bahawa peperiksaan UPSR dan PT3 adalah sangat signifikan bagi menentukan hala tuju dan aliran murid dalam peringkat pembelajaran yang seterusnya. Kecenderungan mereka terhadap sesuatu aliran juga tidak akan dapat dikesan. Sekiranya kedua-dua peperiksaan ini dihapuskan, nescaya akan hilang motivasi dan kesungguhan murid dalam pembelajaran. Hal ini kerana mereka tidak perlu bersedia dengan sehabis baik bagi peperiksaan tersebut untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Perkara ini jelas sekali akan menyebabkan prestasi dan kualiti pendidikan di Malaysia jatuh merudum. Bukan itu sahaja. Isu ini bukan sahaja menjejaskan murid, malah guru juga akan menerima tempias. Terdapat segelintir guru yang masih belum bersedia dengan pentaksiran bilik darjah PBD yang sepenuhnya. Dengan jumlah murid yang terlalu ramai di dalam kelas, ditambah pula dengan sukatan pembelajaran yang banyak dan padat, pemansuhan UPSR dan PT3 secara tergesa-gesa dan pelaksanaan PBD yang kurang mantap telah menjadi isu besar kepada sistem pendidikan negara kita. Kita teruskan perbincangan kita ke isu yang seterusnya, iaitu masalah sasiah murid yang semakin meruncing pada hari ini. Isu ini sering meniti dari bibir ke bibir masyarakat, tapi masih belum menemui jalan penyelesaian yang ampuh. Tular di media sosial mengenai tingkah laku tidak sopan pelajar membuang buku ke sungai selepas tamat menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM. Buku yang merupakan sumber ilmu diperlakukan sedemikian. Apakah yang berada dalam fikiran mereka? Anda jawab. Selain itu, beberapa pelajar menunggang motosikal tanpa memakai topik leda. Dengan bahagian belakang baju mereka tertera tulisan kata-kata kesat menghina guru. Guru yang menyampaikan ilmu dan mendidik mereka dengan penuh kesungguhan dicerca dan dihina. Inilah senario anak lepasan sekolah sekarang selepas tamat peperiksaan. Walaupun tidak semua, apa yang terjadi mencalarkan imej institusi pendidikan kita pada hari ini. Di sekolah, mereka tidak diajar melawan guru, tidak diajar untuk berlumba di jalan raya. Sebaliknya, mereka disuruh untuk mencari ilmu. Kita tidak nafikan semakin ramai pelajar di bangku persekolahan, kian banyak kerenahnya. Malah, makin menjadi-jadi pula tingkah laku negatif yang kadang-kadang tidak disangka-sangka. Anak kini sudah ada yang melawan, menghina dan merendahkan martabat guru, sedangkan merekalah yang berusaha memandu arah ke jalan yang baik. Tidak kira masa belajar atau sudah meninggalkan sekolah, guru dan ilmu mesti dihargai. Kerana tanpa kedua-duanya, siapalah kita? Kesedaran individu sangat penting demi membentuk sasiah dan pribadi pelajar. Apa yang kita lihat, tindakan liar sesetengah pelajar sekolah adalah dalam kalangan mereka yang boleh berfikir secara matang. Sebelum saya menamatkan pendiskusian ini, izinkan saya menyimpulkan serba sedikit intipati dari perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin menyeru semua pihak untuk saling berganding bahu menyelesaikan kemelut ini
agar ianya tidak menjadi semakin kronik. Kita seharusnya sedar bahawa anak-anak muda ini merupakan pewaris yang akan memimpin negara kita pada masa hadapan. Jadi, fikir-fikirkanlah apakah tindakan yang sewajarnya kita lakukan bagi menyelesaikan masalah ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.